Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Syafifah binti Nasir dari kelas 5 MPV. Saya bersekolah di SMK Tagasan. Pada hari ini saya akan mengulas sebuah novel yang bertajuk Di Hujung Negeri yang diterbitkan pada 2015 di Kuala Lumpur dan diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad. Selain itu, penulis novel ini ialah Harif Muhammad dan mengandungi sebanyak 224 muka surat. Novel ini dibawakan oleh seorang penulis secara lipur lara dalam konteks moden, seperti daripada mata burung yang merenung sayup. Apa yang menarik perhatian saya berdasarkan novel Di Hujung Negeri, ada sebuah kitab yang bernama Darul Fansuri yang telah mengembangkan emosi seorang Firdaus dalam konteks ini, untuk turut sama merasai perjalanan dan pencarian salah sila seorang gadis yang bernama Balkis Kasnina yang telah mengesahkan pada zaman lampau. Pengkesahan ini berlaku dengan keanehan sebuah perkampungan yang bernama Mekar Setaman yang tidak pernah tandus dan sentiasa mengeluarkan pohon-pohon bunga. Kehadiran Hasan Desan juga turut dalam pencarian bersama-sama membawa hati dan cita-citanya. Manakala seorang waris tahta pemerintahan Putera Nun Alam Damiri turut mengembara dengan dorongan kekuatan sendiri. Namun demikian, pada suatu hari suasana negeri yang bernama Raloka agak kontras dengan konflik siasa manusia bergelora secara dalaman. Ini kisah Nun di Hujung Negeri, jauh namun datang dan pulanglah melalui halaman demi halaman novel ini. Selain itu, novel yang bertajuk Hempasan Ombak yang diterbitkan pada 2018 di Kuala Lumpur dan diterbitkan oleh perniagaan Normas. Penulis novel ini bernama Zaliani Taslim dan juga mengandungi sebanyak 224 muka surat. Watak utama dalam novel ini ialah bernama Farid dan watak sampingan seperti Hajjah Oya, Haji Badrul, Muksin, Mahmud dan Zuraida. Berdasarkan novel Hempasan Ombak, nilai yang dapat kita perolehi ialah pertama, kesedaran. Contohnya Farid yang mengekalkan sikap kesederhanaan dalam menjalani kehidupan walaupun dia menduduki jawatan pengurusan syarikat batik Nusantara. Yang kedua ialah kasih sayang. Contohnya Hajjah Oya yang amat menyayangi anak-anaknya walaupun mereka dilanda musibah. Dan yang ketiga ialah baik hati. Contohnya Muksin yang pernah bekerja dengan Haji Badrul selama 10 tahun berasa berhutang budi kerana mendidiknya dalam dunia perniagaan. Pengajaran yang dapat kita perolehi berdasarkan novel Hempasan Ombak iaitu pertama, kita hendaklah bersikap kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Dan kedua, kita hendaklah bersikap kasih sayang dengan ahli keluarga. Dan ketiga, kita hendaklah bersikap baik hati dengan masyarakat di sekeliling kita. Selain itu, sajak yang bertajuk Bintang Hati yang diterbitkan pada 2016 di Kuala Lumpur dan diterbitkan oleh Ethan First Sdn Bhd. Penulis novel ini yang bernama Nur Azhar bin Razali dan mengandungi sebanyak 88 muka surat. Nilai sajak bintang yang dapat kita perolehi ialah ketaatan, kejujuran, kasih sayang, mengenang jasa, dan kebertanggungjawaban. Pengajaran yang dapat kita perolehi berdasarkan sajak bintang hati ialah kita hendaklah mengamalkan sikap kasih sayang dalam hal keluarga. Yang kedua, kita hendaklah mengenang jasa ibu bapa yang banyak berbudi dengan kita. Dan terakhir, kita hendaklah taat akan perintah kedua-dua ibu bapa kita. Seterusnya, Baik Budi Indah Bahasa yang diterbitkan pada 2016 di Kuala Lumpur dan diterbitkan oleh Ultimate Print Sdn Bhd. Dan penulis Baik Budi Indah Bahasa yang bernama Nur Azhar Abdul Aziz dan juga mengandungi sebanyak 102 muka surat. Berdasarkan novel Baik Budi Indah Bahasa yang bertema kebaikan dan keberanian ketika membuat satu keputusan. Watak dan pewatakan Baik Budi Indah Bahasa, watak utama ialah Haikal, seseorang yang intelektual dan seseorang yang pandai bergaul. Kepada watak sampingan ialah Peguam Bela, pendakwa raya, orang miskin dan Bulat bin Leper. Nilai yang dapat kita perolehi berdasarkan novel Baik Budi Indah Bahasa. Yang pertama ialah keadilan, ketanggungjawabban, keyakinan, keprihatin dan juga ketegasan. Pengajaran yang dapat kita perolehi ialah kita hendaklah bersikap adil dalam membuat keputusan,
Kita hendaklah bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Kita hendaklah tegas ketika melakukan tugasan. Akhir sekali ialah novel yang bertajuk Darah Titik di Semantan, yang diterbitkan pada 2015 di Kuala Lumpur dan diterbitkan oleh Izba Pek Sendirian Berhad. Penulis novel Darah Titik di Semantan ialah Arman Sani dan juga mengandungi sebanyak 148 muka surat. Tema Darah Titik di Semantan ialah semangat perjuangan penduduk perkampungan untuk menentang penjajah demi mempertahankan tanah air. Nilai yang dapat kita peroleh ialah keberanian, kerjasama, cinta akan negara, dan hormat menghormati. Watak dan perwatakan dalam novel Darah Titik di Semantan. Watak utama ialah Zahid. Dia berjaya membaling bulu runcing tepat pada bahagian belakang seorang pihak English. Watak sampingan ialah Datuk Bahaman yang merupakan sebagai ketua kampung di Semantan, dan juga Datuk Panglima Raja Awang Ishak dan juga Awang Muhammad dan juga Samad, Rahman, Mat Lela dan Hasan Tasmid. Pengajaran ialah kita hendaklah sentiasa bekerjasama ketika melakukan sesuatu. Kita hendaklah berani menempuh segala cabaran dan halangan dalam kehidupan. Kita hendaklah menghormati ketua dalam organisasi. Sekian, terima kasih.